Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengku Channel. Pada kalian yang menonton video ni, saya doakan semoga semua kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Untuk hari ini guys, satu info yang amat menarik ya. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana Pulau Natuna membelah geografi Malaysia. Dan ini video dari channel APHD channel ya. Jadi sebuah channel yang banyak memberi edukasi, memberi informasi yang menarik dan tepat ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, boleh support juga ini channel APHD channel ya. Karena dalam channelnya ni sangat banyak info-info yang bermanfaat. Jadi untuk kali ini saya tertarik ya untuk melihat dan juga untuk memberi pandangan saya dan komen terhadap bagaimana Pulau Natuna membelah geografi Malaysia. Dan ini adalah kalau ditengok dari peta ya, paling hampir Pulau Natuna ini adalah di Malaysia. Tetapi Pulau Natuna ini telah diiktiraf juga. Malaysia mengiktiraf bahawa Pulau Natuna ini adalah milik negara Indonesia. Tetapi di sini juga ada berlaku konflik ya terhadap Pulau Natuna ini apabila negara China menuntut terhadap ini Pulau Natuna ini dari Indonesia. Dan saya juga tertarik ya untuk mengetahui kenapa Pulau Natuna ini dapat dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan kalau ditengok daripada peta, Pulau Natuna ini dia segaris ya. Kalau dibuat garisan dari Terengganu sampai di Sarawak ya, dia betul-betul berada garis lurus di kawasan Malaysia. Tetapi itulah kita perlu juga mengetahui info-info yang memberi edukasi terhadap kita ya, agar tidak salah faham dan juga dapat maklumat yang tepat. Jadi sama-sama kita simak guys berkaitan dengan bagaimana Pulau Natuna membelah geografi Malaysia ini. Dan di akhir video nanti saya akan memberi pandangan saya terhadap fakta ini ya. Jadi saya rasa ini adalah info yang sangat menarik untuk saya bahas dan juga untuk beri komen serta sama-sama kita menonton supaya info ini dapat kita jadikan sebagai panduan dan juga sebagai tambahan maklumat terhadap diri kita. Kepada kalian, jangan lupa juga untuk like, komen dan juga subscribe ini channel APHD channel ya. Jadi mari kita sama-sama mendengar dan juga menyaksikan sejarah bagaimana Pulau Natuna ini menjadi milik Indonesia dan juga bagaimana ancaman-ancaman yang dilakukan terhadap Pulau Natuna ini dan tuntutan-tuntutan dari negara China terhadap Pulau Natuna ini. Jadi sangat menariklah info ini bagi saya. Jadi langsung saja kita simak klip video ini bersama-sama. Jom! Laut Cina Selatan sehingga kini menjadi kawasan isu pertikaian antarabangsa yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Laut negara China. Dianggap sebagai kawasan perairan yang paling banyak berlakunya tuntutan sepadan. Salah satu kes unik melibatkan kawasan Laut Cina Selatan berkait dengan sebuah gugusan kepulauan yang digelarkan di peringkat antarabangsa sebagai Kepulauan Natuna. Inilah guys yang saya maksudkan tadi tu, apabila ditarik sampai di sini kan, dia berada di garisan ini paling dekat lah juga dengan Sarawak di sini, Malaysia ya. Kalau tengok garis ini, tetapi kita tengok, kita semak bagaimana Pulau Natuna ini menjadi milik Indonesia. Di sini kita dapat info, kita sama-sama tengoklah supaya kita dapat info agar tidak salah faham dan juga sebagai tambahan maklumat pada diri kita. Sekurang-kurangnya kita ada informasi yang dapat kita bahaskan ataupun sekiranya ditanya, kita ada maklumat itu ya. Menarik guys, ayo kita lanjut. Apa yang menarik mengenai kepulauan ini ialah kedudukannya sebenarnya terletak dalam garisan geografi Malaysia, tetapi ia diisytiharkan sebagai salah satu jajahan kerajaan Indonesia. Ia boleh diibaratkan sekiranya satu garisan lurus dilukis di atas peta dari Terengganu ke Sarawak. Dari Terengganu ke Sarawak, kalau dibuat garisan macam ni kan, dia titiknya tengah, betul lah. Itu pastinya akan melintasi Kepulauan Natuna. Inilah yang menimbulkan banyak persoalan. Bagaimana pulau itu diserahkan kepada negara Indonesia?
Kepulauan Natuna adalah gugusan kepulauan yang berselarakan di tengah-tengah Laut Laut Cina Cina Selatan Selatan. yang memisahkan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ia terletak Ini, lebih kurang 450 kalau kita lihat ya, di utara. ini Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak ya, dua kepulauan ni lah. Tetapi ini satu negara ni. Walaupun dia terpisah tetapi satu negara. Jadi kalau secara logiknya lah kan, di kawasan ini dia termasuk dalam Malaysia lah. Tetapi kita ada undang-undang laut antarabangsa di mana setiap sempadan ataupun titik terakhir macam ni kan, ke sini 200 batu nautika itu adalah kawasan zon ekonomi eksklusif, begitu. Lebih kurang gitulah, zon ekonomi eksklusif. Jadi ini boleh tuntut je ni kalau ikut pada fizikal. Tetapi sebenarnya yang Pulau Natuna ni sudah diberi pengiktirafan juga ya. Malaysia mengakui yang ini adalah dari hak milik negara Indonesia. Kenapa begitu? Lanjut kita saksikan informasi ini. Jom. Sabah dan Sarawak. Ia terletak lebih kurang 450 km di utara dari Pulau Singapura 480 km. Pulau terbesar di dalam gugusan Kepulauan Natuna adalah Pulau Serindit atau Pulau nama lainnya Serindit. Pulau Bungguran. Nama antarabangsa yang diiktiraf bagi Pulau Bungguran ialah Oh. Natuna. Walaupun dikatakan terpencil, Kepulauan Natuna terletak di kawasan laluan utama perdagangan antara Asia Timur dan Laluan Asia utama Barat. kan guys? Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana Kepulauan Natuna boleh menjadi milik Indonesia. Ini yang menariknya nih. Bagaimana Pulau Natuna ini menjadi milik Indonesia sedangkan dia kalau tengok secara fizikalnya dia berada di kawasan Malaysia 400 kilometer ya, 400 lebih kilometer dari Singapura itu. Jadi ayo kita terus menonton bagaimana perkara ini boleh terjadi ya. Jadi langsung kita sambung. Jom. Menuntut. APHD Channel support juga ya. Selepas penubuhan negara Republik Indonesia pada 17 Ogos 1945, iaitu kira-kira 10 tahun selepas kemerdekaan Selepas mereka, 10 tahun. pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk membesarkan garis sempadan lautan mereka daripada jarak 3 batu nautika kepada 12 batu nautika, dan ini mengambil kira garis sempadan keseluruhan kepulauan negara Garis itu. sempadan. Diisytiharkan secara rasmi dalam Deklarasi Juanda pada 12 Disember 1957. Deklarasi itu merupakan deklarasi yang mengubah cara garis pada negara-negara antarabangsa yang dilukis ketika itu. Tindakan ini mendapat tentangan beberapa negara barat, termasuk Jepun. Beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Britain, Australia, New Zealand dan Perancis, termasuklah Jepun, telah menghantar bantahan secara dapat rasmi. bantahan juga ya. Bagi pihak Indonesia pula, mereka membahaskan bahawa sebagai sebuah negara kepulauan, garis sempadan yang lebih besar diperlukan bagi membolehkan mereka melindungi negara mereka dari ancaman luar. Gitu ya. Sebagai negara yang besar perlu garis yang besar untuk melindungi negara. Betul juga ya guys. Sebab kalau tengok daripada ini garis-garis ini, dia mesti ada sempadan lah. Kiranya kalau tidak ada perubahan 200 batu nautika ini ke arah garis ini, itu masih kawasan zon ekonomi eksklusif bagi satu-satu negara. Tetapi di situ ada juga ya garis bertindis itu. Jadi yang saya nampak sebelum ini saya tidak paham bagaimana sekiranya satu tempat itu kawasan itu terkena garis bertindih. Jadi jawapannya, apabila terdapat satu kawasan itu yang mendapat garis bertindis, mungkin di situ contohlah Filipina, Indonesia, Malaysia, itu boleh diselesaikan melalui perundingan secara diplomasi lah antara pemerintah negara tersebut. Jadi itu yang menariknya apabila saya tengok reaksi-reaksi macam ni kan, info-info yang baik seumpama ni, kita dapat tambahan maklumat agar dapat sesuatu yang barulah bagi macam mana satu-satu kawasan itu sekiranya terkena garis bertindis begitu. Jadi lanjut guys, kita sambung guys. Berdasarkan kepada garis sempadan baru ini, Kepulauan Natuna yang sebenarnya berada dalam kawasan geografi Malaysia turut sama diisytiharkan sebagai salah satu wilayah di bawah Indonesia.
Tekanan antarabangsa nampaknya tidak menghalang Indonesia daripada terus mempertahankan kedudukan Oh, mereka. mendapat tekanan juga ya dari antarabangsa? Hasilnya, pada tahun 1982, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengiktiraf apa yang Indonesia lakukan dan ini sekaligus membolehkan Kepulauan Natuna dinobatkan secara sah tanpa boleh disangkal lagi sebahagian daripada Indonesia. Telah diiktiraf sudah oleh PBB bahawa Natuna itu hak milik Indonesia. Nah, kita tengok info selanjutnya bagaimana perkara ini boleh berlaku. Jom. Tambahan pula, kerajaan Malaysia sendiri tidak pernah melakukan sebarang tuntutan ke atas kepulauan tersebut selepas mencapai kemerdekaan. Walaupun berdasarkan rekod sejarah, tuntutan Malaysia sebenarnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Indonesia. Bermaksud sebelum ini tidak berlaku tuntutan terhadap Pulau Natuna itu dari kerajaan Malaysia. Okey. Selain itu, untuk tiba-tiba melakukan tuntutan secara mengejut, sedangkan kerajaan Malaysia sudah pun terbentuk sekian lama, boleh dijadikan asas untuk membatalkan sesebuah tuntutan. Setelah sekian lama kerajaan Malaysia merdeka, kalau berlaku tuntutan tu rasanya tidak tidak sesuai lah begitu, ataupun kerana perkara ini sudah berlaku tuntutan awal. Jadi rasanya tidak boleh dituntut begitu sebab sudah awal ya. Macam ibaratnya dibiar-biarkan begitulah. Itulah saya faham. Tidak tahu bagaimana pandangan kalian, nanti kalian komen di bawah ya. Jadi ini kita dengar secara baik agar tidak timbul sebarang persengketaan. Jadi ini sebagai tambahan maklumat kita guys ya. Kita mau mengetahui apakah info yang sebenarnya. Jom kita lanjut. Isu Pulau Natuna di antara Malaysia dan Indonesia ini sudah lama dianggap selesai. Sejarah pendudukan Pulau Natuna terletak betul-betul di bahagian tengah Kepulauan Nusantara. Rekod terawal berkenaan kepulauan itu menyatakan tentang sebuah kerajaan yang berasal daripada percampuran kerabat Patani dan Johor Riau, di mana mereka dikatakan mula memerintah kepulauan itu sejak tahun 1597. Menurut sejarah, pemerintah pertama Natuna bernama Datuk Kaya dan berikutan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Kegiatan ekonomi antara Natuna dengan kerajaan yang ada ketika itu berjalan lancar. Selepas kedatangan penjajah Belanda dan British yang melakukan pelbagai masalah, Kepulauan Natuna ini mula dipecah-pecahkan. Walaupun secara geografinya, kepulauan itu lebih hampir dengan Malaysia berbanding Indonesia, kerajaan Indonesia yang terbentuk lebih awal berjaya mengisytiharkan kepulauan itu milik mereka. Kerana awalnya terbentuknya Indonesia itu awal tuntutan itu berlaku. Okey. Ada juga yang berpendapat kerajaan Malaysia memilih untuk berdiam diri daripada menimbulkan satu lagi perbalahan baru dalam usaha untuk memulihkan hubungan kedua-dua negara. Pada tahun 2018, jumlah populasi Natuna adalah seramai 76,968 orang dengan 85.27% datang daripada keturunan Melayu, 6.34% Jawa, 2.5% Tionghoa dan selebihnya pecahan orang Minangkabau, Batak, Bugis, Banjar dan lain-lain. Manakala 96.82% penduduk Kepulauan Natuna mengamalkan cara hidup Islam dengan hanya 2.8% yang beragama Kristian Katolik, Protestan dan Buddha. Selain itu, pertuturan mereka juga menggunakan bahasa Melayu yang sangat mirip dengan dialek pertuturan orang Terengganu di Malaysia. Ini menunjukkan pengaruh kerajaan Patani yang sangat kuat dalam masyarakat kepulauan tersebut, seperti yang tertulis dalam sejarah awal Kepulauan Natuna. Pulau Natuna kaya dengan hasil bumi. Patutlah menjadi rebutan China ya. Kota Ranai sebagai ibu negerinya, Kepulauan Natuna terdiri daripada sekitar 154 pulau yang terletak di barat laut Pulau Borneo dan 27 daripadanya berpenghuni. Dua pulau terbesar di Kepulauan Natuna adalah Pulau Bungguran dan Pulau Serasan. Disebabkan menjadi salah satu lokasi pertikaian di antara kerajaan Indonesia dan kerajaan China itu menjadi pertikaian ya. Urusan kepulauan ini diidamkan kerana mempunyai lokasi yang sangat kaya dengan hasil minyak dan gas serta sumber tangkapan laut yang mewah. Salah sebuah telaga minyak telah ditemui di mana ia kini dinamakan sebagai Telaga Minyak Natuna Timur, menempatkan simpanan minyak mentah dianggarkan jutaan tong secara keseluruhannya. Bagi memastikan kedaulatan Indonesia tidak dicabar di kawasan tersebut, kebanyakan peta Indonesia akan melabelkan kawasan lautan yang terletak di utara Natuna sebagai Lautan Natuna.
Walaupun begitu, usaha kerajaan Indonesia untuk mendesak PBB mengiktiraf lautan tersebut dengan nama yang telah diberikan itu nampaknya masih belum berhasil. Jadi, sehingga hari ini, nama Lautan Natuna itu hanya wujud dalam peta orang Indonesia sahaja, ya, guys? tetapi tidak bagi peta di negara-negara lain di seluruh dunia. Bagaimana Pulau Natuna menjadi milik Indonesia? Ini menarik nih. Indonesia secara rasmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan 6 tahun sebelum berlakunya konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Tanah Melayu pada ketika itu masih lagi diperintah British dan belum lagi menjadi sebuah negara berdaulat bagi menuntut ketuanan ke atas Kepulauan Natuna. Walaupun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang berlaku pada tahun 1962 hingga 1966 berkemungkinan telah mengalih pandangan pemerintah Malaysia pada ketika itu yang lebih menumpukan untuk menamatkan konflik dengan Indonesia. Manakala Indonesia pula memerlukan Kepulauan Natuna supaya garis kepulauan dapat dilukis, menghubungkan pulau-pulau di dalam Indonesia bagi mencipta sebuah lingkungan laut kepulauan bagi memenuhi hasratnya menjadi sebuah negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Laut Antarabangsa. Oleh itu, besar kemungkinan teori untuk menamatkan konfrontasi dan berbaik-baik dengan jiran serumpun, isu tuntutan kedaulatan ke atas Kepulauan Natuna mungkin tidak menjadi keutamaan pemerintah Malaysia pada ketika itu. Sehingga kini, Malaysia mengiktiraf kedudukan Kepulauan Natuna. Sudah begitu baru sehingga kini pemerintah Indonesia mengiktiraf. Sehingga kini, Malaysia mengiktiraf kedudukan Kepulauan Natuna sebagai sebuah wilayah dalam negara Kepulauan Republik Indonesia. Di bawah konsep undang-undang antarabangsa, sesebuah wilayah itu boleh diperolehi oleh sesebuah kerajaan atau kuasa pemerintah melalui 4 cara. Kawasan wilayah melalui cara semula jadi, penyerahan wilayah dan prescription. Prescription merujuk kepada tindakan sebuah negara yang menzahirkan kedaulatan dengan cara mengamalkan penguasaan ke atas wilayah tertentu tanpa dibantah oleh negara-negara lain. Berdasarkan fakta ini, boleh dikatakan bahawa Indonesia telah menguasai Pulau Natuna selama 56 tahun tanpa bantahan dari Malaysia sejak tahun 1956. Oleh yang demikian, adalah sukar untuk bagi Malaysia menuntut hak kedaulatan ke atas Kepulauan Natuna walaupun berdasarkan fakta geografi dan sejarah. Kepulauan Natuna memang mempunyai pertalian yang kuat dengan negeri-negeri di Semenanjung Melayu. Tuntutan kerajaan China terhadap Pulau China Natuna pun menuntut berdasarkan kepada garis yang dinamakan sebagai Nine Dash Line. Kerajaan China pada ketika ini melakukan tuntutan ke atas Kepulauan Natuna. Besarnya. Garis sempadan itu diperkenalkan pada tahun 1947. Kalau tengok ya, garis ni jauh betul ya guys. Tuntutan China yang garis 9 garis dash line ini. 9 dash line ini kan sangat jauh lah. Kalau tengok di sini, ini lagi dekat kan, Malaysia dengan sini lagi dekat, tetapi tengok China dia mau menguasai di sini jauh sangat guys. Ini yang menjadi pertikaian sampai saat ini. Ianya sentiasa dikemas kini berdasarkan kepada takrifan kerajaan China dan kerap kali menjadi punca perbalahan antara China dan negara-negara lain. Salah satulah punca dalam satu insiden pada tahun 1993, delegasi dari China dilihat sengaja menggunakan peta yang diubah memasukkan kawasan Kepulauan Natuna dan kawasan sekitarnya. Diubah peta tu ya oleh China, sengaja mengubah dan memasukkan Natuna itu di kawasan mereka. Wow. Sebagai sebahagian daripada wilayah China, iaitu mirip dengan peta asal Nine Dash Line yang diperkenalkan pada tahun 1947. Tindakan itu mendapat reaksi kerajaan Indonesia yang seterusnya meminta penjelasan. Melihat kerajaan China yang berdolak dalih, Indonesia memilih untuk menambah bilangan pesawat penggempur di Natuna. Patutlah bertambah bilangan. Saya pernah dengar yang kawasan Natuna tu banyak jet-jet tempur, lepas tu kapal-kapal perang ditempatkan di situ ya oleh Indonesia. Jumlah populasi di situ. Selain itu, syarikat cari gali gas juga digalakkan untuk melabur dan membuka telaga-telaga minyak serta gas baru di Natuna bagi membolehkan Pulau Natuna dilindungi daripada penguasaan China. Pada tahun 1995, bagus jugalah bila begitu kan, nampak satu tindakan Indonesia untuk membangunkan Natuna itu. Sebab kalau dibiarkan gitu hanya pemilikan saja tetapi tidak ada pembangunan, mungkin China nampak itu tidak ada kepentingan Indonesia di situ dan
mereka akan mungkin cuba untuk mendapatkan. Padahal Natuna ini satu tempat yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Tetapi baguslah tindakan Indonesia bila membuat cari gali minyak di situ, lepas tu menambah jumlah kependudukan di situ. Jadi kekuatan tu akan bertambah di situ. Tambah lagi jet-jet tempur untuk mengawal kawasan ini kan. Tapi baguslah. Nanti saya bagi ulasan sedikit kenapa saya juga bersetuju kalau Indonesia yang memiliki ini. Mari kita lanjut. Perbincangan bagi menamatkan krisis itu nampaknya gagal dicapai dan tentera Indonesia juga telah memberikan reaksi negatif terhadap tindakan tari-tali Cina yang bertindak mencabar kedaulatan Indonesia di kepulauan itu. Selepas kerajaan Suharto dijatuhkan, usaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan China, khasnya berkaitan dengan isu tersebut, diteruskan. Kerjasama dan perjanjian berjaya dicapai di antara kedua-dua negara pada tahun 2005 dan sekaligus berjaya meredakan ketegangan yang berlaku antara kedua-dua negara. Namun begitu, pada tahun 2009, China sekali lagi melakukan tuntutan kepada PBB ke atas beberapa kepulauan yang menjadi rebutan. Dan ini sebenarnya menunjukkan yang agenda China di Laut China Selatan sebenarnya masih belum selesai. Pada tahun 2021, China mengarahkan Indonesia untuk menghentikan sebarang proses cari gali minyak dan gas asli di wilayah maritim yang kedua-dua negara menganggap sebagai milik mereka. Masya Allah. Kesimpulannya, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahawa Kepulauan Natuna mempunyai berkaitan yang lebih jelas dan kukuh dengan negeri-negeri Tanah Melayu berbanding kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Indonesia. Walaupun begitu, dengan tiada tuntutan konsisten pernah dilakukan oleh Malaysia, jadi Malaysia secara jelas mengiktiraf Kepulauan Natuna sebagai wilayah berdaulat bagi negara Indonesia. Kedaulatan Indonesia ke atas pulau ini telah mencipta ruang lingkup wilayah Indonesia yang membelah Malaysia pada dua bahagian. Tetapi isu sebenar yang mencabar kedudukan Indonesia adalah tuntutan kepulauan itu oleh kerajaan China dan sehingga kini masih belum selesai dengan jelas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Okey, jadi maknanya di sini isu ini telah selesai ya antara Malaysia dan Indonesia, kepemilikan Pulau Natuna ini, dan Malaysia sudah mengiktiraf ya, mengakui bahawa Pulau Natuna ini adalah milik Indonesia. Selesai ya. Jadi tidak ada lagi lah isu-isu berbangkit selepas ini, yang berita-berita hoax yang sengaja supaya Malaysia Indonesia ni berbaku hantam, ditimbulkan isu-isu yang sensitif yang sengaja mengadu domba Malaysia Indonesia. Sedangkan perkara ini sudah lama selesai ya, dan kedua-dua negara sudah bersetuju, bersepakat dengan baik ya. Jadi kesimpulannya, perkara ini sudah selesai. Yang pastinya Natuna ini adalah hak milik negara Indonesia. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, yang perkara yang sulit di sini adalah tuntutan dari China terhadap Natuna ini. Saya tengok ya, yang saya nampak China dia banyak membuat pulau-pulau buatan sendiri ya. Jadi apabila diwujudkan pulau-pulau sendiri itu buatan sendiri, dia akan menambah lagi untuk garis ditch lain itu ya, untuk sepadan 200 batu nautika itu saya nampak satu kaedah diorang untuk memperluaskan lagi wilayah garis untuk zon ekonomi eksklusif tu. Itu yang saya nampak mereka sampai berfikir begitu untuk mendapatkan keluasan wilayah mereka. Dan apa yang saya rasa, kenapa saya katakan saya lagi bersetuju apabila Indonesia yang memiliki ataupun menguasai ataupun memerintah ini Kepulauan Natuna, karena dari segi untuk menjaga ya kedaulatan itu, Indonesia dari segi kekuatan militernya, di Asia Tenggara, Indonesia adalah antara negara yang nomor satu ya, kekuatan militer ranking pertama di Asia Tenggara. Jadi untuk menjaga itu, memang kebolehan Indonesia itu memang diakui lah dari segi pemilikan alutsista dan juga ketenteraan. Dia punya kekuatan tu ranking yang pertama. Jadi kalau contoh lah kan, Malaysia dia di bawah lagi rankingnya. Jadi dari segi kekuatan tu ada pada negara Indonesia. Seterusnya berkaitan dengan jumlah penduduk yang ramai itu, Indonesia memang antara negara yang paling ramai di dunia ini, nomor 4 di dunia jumlah penduduknya. Jadi kalau apa-apa ancaman dari China, Indonesia pasti akan maju ya,
pasti akan melawan ya, sebab dia punya jumlah penduduk ramai ya. Bukan saja dia punya militer, tapi rakyat juga turut sama-sama berjuang. Jadi kekuatan itu ada pada negara Indonesia. Kalau dibuat perbandingan lah kan dengan Malaysia baru 28 juta hingga 29 juta. Tetapi Indonesia ni 10 kali ganda lebih besar jumlah penduduknya. Jadi kiranya Indonesia lebih kuat lah untuk dia punya penjagaan itu. Nah, jadi patutlah ya, saya tengok tuntutan Pulau Natuna ini daripada China ya sangat kerap berlaku, sehingga akan tahun berapa tu China minta untuk menghentikan sebarang bentuk operasi untuk cari gali minyak di Natuna tu, sebab China mau memiliki Natuna itu. Jadi kalau dia memiliki pasti akan bertambah kuat lagi. Jadi apabila Indonesia yang memegang sendiri, dan hubungan Malaysia dan Indonesia sebenarnya baik ya. Jadi Indonesia yang menjaga Kepulauan Natuna itu dan dimiliki oleh Indonesia. Jadi rasanya kalau Malaysia Indonesia bergabung ya, sekiranya ada ancaman itu pasti kekuatan itu akan wujudlah di antara Malaysia dan Indonesia kalau kita bersatu ya. Jadi apapun info ini amat menarik ya. Kita sudah jelas dan sudah nampak bagaimana Kepulauan Natuna itu milik Indonesia, dan telah dikatakan bahwa Malaysia sudah mengakui Pulau Natuna ini milik Indonesia. Jadi apa yang kita perlu lakukan, info ini kita sama-sama selami ataupun kita jadikan ini sebagai tambahan maklumat kepada kita, agar asal ada berita-berita hoax kita sudah tahu ya, sebenarnya isu ini sudah selesai antara Malaysia dan Indonesia. Sekarang ni yang belum selesai tuntutan ini daripada China. Nah, jadi itu yang perlu kita berhati-hati agar Kepulauan Natuna ini kita doakanlah semoga sentiasa aman dan juga sentiasa terjaga ya. Saya yakin dan percaya Indonesia bisa untuk mengatasi permasalahan ini dengan hubungan diplomasi yang baik ya pada negara China. Yang saya nampak banyaklah sebelum-sebelum ini kapal-kapal Coast Guard datang untuk sengaja mengacau Pulau Natuna ini dari Indonesia. Tapi itulah saya bagi tahu bahwa Indonesia memang saya setuju apabila dia punya kepemilikan tu, kerana dari segi kekuatan dan kemampuan militer Indonesia tu nombor 1 ranking di dunia. Jadi kekuatan tu ada di situ, serta kalau kekuatan di peringkat dunia, Indonesia berada ranking ke-13. Jadi kita doakan semoga Malaysia Indonesia sentiasa aman, damai dan makmur untuk selamanya. Kita eratkan silaturahim, kita bersatu untuk mempertahankan kedaulatan negara kita masing-masing. Jadi guys, apapun info ini amat menarik kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel APHD channel ya. Dia punya channel ini sangat banyak memberi manfaat kepada kita. Jadi itu saja daripada saya. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.